Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk hari ini kita akan melihat bagaimana untuk melukis graf. Okey. Bagi bab 8 graf fungsi. Okey, langkah-langkah untuk melukis graf. Okey, kita ulang kaji semula bagaimana untuk melukis graf. Bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Okey. Yang kedua, lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Okey. Dan yang ketiga, plotkan titik XY bagi pasangan tertib daripada jadual nilai. Dan yang keempat, sambung titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Okey. Itu je. Kalau garis lurus adalah untuk graf linear. Okey, fungsi linear biasanya ialah untuk garis lurus. Okey, kita ulang kaji sikit. Garis lurus ialah untuk fungsi linear. Okey, dan untuk fungsi-fungsi lain, okey, biasanya ialah lengkung yang licin. Okey, fungsi yang lain yang kita akan belajar, okey, fungsi kuadratik, yang mana saya telah ajar fungsi kuadratik sebelum ini. Okey. Fungsi kuadratik, kemudian kita ada fungsi kubik. Okey, fungsi kubik. Okey, yang ini kita akan belajar hari ini lah, fungsi kubik, dan satu lagi ialah fungsi salingan. Okey, graf ini berdasarkan fungsi ni lah. Fungsi kuadratik, fungsi kubik dan fungsi salingan, dia biasanya lengkung. Okey, lengkung yang licin. Okey, kalau untuk garis lurus biasanya ialah fungsi linear. Okey, so kita tengok sini, imbas kembali, pastikan awak tahu paksi. Kalau paksi X ni ialah paksi mengufuk. Okey, so nampak sini X dan juga kita ada Y. Okey, Y ialah paksi mencancang. Paksi X juga disebut sebagai paksi mengufuk dan paksi Y juga disebut sebagai paksi mencancang. Bila kita labelkan, kita kena ingat ini paksi X dan paksi Y. Dan juga kita kena ada koordinat kosong-kosong. Koordinat kosong-kosong ditanda, okey, kita panggil sebagai asalan. Okey, asalan, okey, dan ditandakan dengan huruf O lah macam ni. Okey. Okey, so kita lihat yang seterusnya, bagaimana untuk melukis graf. Okey, so kita lihat di sini fungsi kubik. Okey, yang mana fungsi kubik dia adalah, kalau kita tengok betul-betul soalan dekat sini. Okey, kalau kita lihat di sini fungsi kubik, okey, kita lihat di sini ada kuasa 3. Dekat X kita ada kuasa 3. Itulah bermaksud fungsi kubik. Okey. Jadi ini adalah jadual nilai. Okey, ini adalah jadual nilai. Okey, kalau awak dapat lihat, ini jadual nilai. Okey, jadual nilai. Dan di sini dia dah beri nilai bagi X negatif 3 hingga 3. Okey, maka awak kena cari nilai bagi Y. Okey, macam mana kita nak cari nilai bagi Y? Okey, apa yang awak perlu buat adalah kita kena kira. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, kita kena masukkan dalam persamaan. Okey, yang kita tak ada sekarang ni ialah untuk negatif 2. Okey, negatif 2 tak ada kan? So, Y sama dengan 8 tolakkan X kuasa 3. So, ini adalah fungsi dia. Okey, persamaan dia. Okey, jadi Y sama dengan 8 tolak. Kita gantikan X ni dengan negatif 2. Okey, disebabkan dia ada kuasa 3, jadi perlu letak kurungan. Negatif 2 kuasa 3. Okey, Y sama dengan, okey, selesaikan yang ini dulu. Negatif 2 kuasa 3. So, apa yang awak perlu buat ialah, awak kena tekan kalkulator. Okey, negatif 2 kuasa 3. Okey, kita akan dapat negatif 8. Okey,
Ini daripada yang kuasa tu, negatif 2 kuasa 3, kita tekan kalkulator dengan kurungan sekali lah. Kita akan dapat negatif 8. So, negatif 8, kenapa masih lagi ada kurungan? Sebab dia ada tolak dekat sini, ada operasi. So, dekat sini ada 2 dah, tolak dengan tolak. Okey, jadi, so Y sama dengan 8, tolak-tolak kita akan dapat tambah 8. Okey, so 8 tambah 8, kita akan dapat sini 16. So, tulis dekat sini 16. Okey, kemudian yang kedua ialah X sama dengan 1. So, Y sama dengan 8 tolak. Okey, saya terus masukkan kurungan 1 kuasa 3. Okey, selesaikan dahulu yang kuasa 3. So, 1 kuasa 3 kita akan dapat 1. Okey, kenapa tak ada kurungan? Sebab dia bukan nombor negatif dekat sini. Okey, so kita akan dapat 8 tolak 1 sama dengan 7. Okey, so sini ialah 7. Okey, 7. Dan yang kedua, yang terakhir sekali ialah X sama dengan 2. So, Y sama dengan 8 tolak kurungan 2 kuasa 3. So, Y sama dengan 8 tolak, okey, 2 kuasa 3 kat sini kita akan dapat 8. Okey, so 8 tolak 8, kosong. So, sinilah kosong. Okey, so selesai kita isikan atau kita lengkapkan jadual nilai, barulah kita boleh bina dia punya graf. Okey, so pertama yang awak kena bina dalam graf ni ialah, okey, so kita lihat di sini. Okey, pertama kita baca dulu soalan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, so paksi X maksudnya 1 unit. Okey, 1 unit maksudnya 1, 2, 3, 4. Macam itulah. Okey, dan untuk paksi Y, kalau awak lihat pada paksi Y di sini, dia kata 2 cm kepada 10 unit. Okay, kita tengok 10 unit maksudnya 10, 20, 30, 40. Okey, jadi dekat sini cikgu dah bina graf. Okey, dah bina graf dekat sini. Okay, kalau awak dapat lihat di sini ialah grafnya. Okey, so nampaknya 2 cm maksudnya satu kotak ni 2 cm, 2 cm 1 unit. So ni dah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dan di sini kalau awak dapat lihat, okey, di sini kalau awak dapat lihat 2 cm kepada 10 unit. So 10, 20, 30, 4, 40. Okey, so inilah dia kita cara untuk membina graf bagi paksi X dan juga paksi Y. Okey, dan perlu labelkan ini ialah paksi X dan ini ialah paksi Y. Okey, kalau awak dapat lihat di sini, okey, nampak ya, X ni kita tadi 1 unit, okey, Y tadi ialah 10 unit. Okey, cikgu nak tunjuklah, ni dia 1 unit dan 10 unit. Okey, so kita boleh besarkan sikit. Okey. Okey, dan kalau kita lihat di sini, kalau ikutkan paling besar lah, nombor yang paling besar ialah 35. Jadi sebab tu cikgu letak kat sini 40. Okey, untuk paksi Y, dan paksi X tadi ialah 3 dengan negatif 3 kan. Nombor paling besar ialah 3. So dekat sini tak apalah, kita akan adjustkan dia supaya dia sampai ke, kita buat sampai negatif 4. Okey, so kita adjustkan dia di sini juga sampai, kita buat sampai, okey, sini sampai 5 je lah dia boleh. Okey, okey, dan kita tunjukkan grid dia lah supaya lebih senang kita nak plotkan titik graf kita. Okey, so jadi kita dah siap membina, okey, membina paksi X dan juga paksi Y. Okey, jadi sekarang kita nak plotkan titik. Okey, so kita nak plotkan titik. Okey, so kita nak plotkan titik. Titik yang pertama ialah negatif 3. X tu ialah negatif 3. Okey,
dan Y ialah 35. Okay, Y ialah 35. So, negatif 3, Y 35. So, berada di tengah-tengah lah. Jadi, kita tandakan pangkar. Okey. Okay, kemudian negatif 2 dan juga 16. So, 10. Patut tengah-tengah lah. 15. Okay, sepatutnya dia ada macam grid dia lagi lah. 15, 5 kotak lah. 5 kotak, so 6 kotak, 16 lah. So, kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, so ini 16. Okay, negatif 1, 9. So, dia 10. So, mesti bawah dia lah. Bawah 1 dia. Okay. Kemudian 0, 8. 0, 8. So, 10, 9, 8. Okay. Kemudian 1, 7. So, 1, 7. So, sama juga 10, 9, 8, 7. Okay. Okay. Kemudian 2, 0. So, 2, 0 sini adalah paksi X dia 2. Okay, Y dia ialah 0. Okay. Dan akhir sekali 3, negatif 19. So, 3 negatif 19. So, ni negatif 20. So, atas dia sikit lah. Negatif 19. Okay. So, ini kita dah plotkan. Okay. Maka kita nak lukis dia punya graf. Okay. So, tadi lengkung yang licin. Lengkung yang licin. Jadi, mungkin saya punya lengkung kurang licin lah. Sebabnya agak susah untuk menggunakan secara virtual ni, secara maya ni. Okey. Tapi tak apa, cikgu cuba jugalah untuk menggunakannya. Okey. Okey, so kita akan plot. Tadi kita dah plot titik kan? So, kita akan membuat satu lengkung yang mana setiap lengkung tu mesti melalui titik yang kita plotkan tadi. Okay. Okey, so ini adalah fungsi kubik. So, inilah bentuk grafnya. Sepatutnya lengkungnya lebih licin lagi lah. Tapi inilah bentuk bagi fungsi kubik. Okey. So, nampaknya setiap ni kita akan lalu garisan ni kita akan daripada satu titik ke titik tu kita kena sambungkan. Okey, sambungkan, dan inilah bentuk graf bagi fungsi kubik. Okey. So, sekarang kita akan lihat kepada fungsi salingan. Okey. Fungsi salingan. Okey, ini ada fungsi salingan. So, Y, kalau kita lihat kenapa dia fungsi salingan, okey, kita akan lihat kepada bentuk fungsi ini. Okey, X tu dekat bawah. Dia 4/X. X tu berada dekat bawah. Sebab tu nama dia fungsi salingan. Okey. So, lihat di sini X jadual nilai. So, pertama dia dah ada jadual nilai. Okey. Kita dah ada jadual nilai. Jadi, apa kita perlu buat ialah lengkapkan jadual nilai. Okey. Kita kena lengkapkan jadual nilai. So, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Okey. So, kita kena lengkapkan yang pertama, negatif 2. So, kita gunakan Y sama dengan 4/X. Okey, 4/X. Jadi, kita gantikan Y sama dengan 4 negatif 2. Okey. Yang ni awak cuma tekanlah kalkulator. Jadi, dekat sini kita terus dapat jawapan lah, negatif 2. Okey. So, yang pertama negatif 2. Okey. Yang seterusnya ialah 0.5. So, Y sama dengan 4/0.5. Okey, tekan je kalkulator, awak akan dapat 8. So, sini 8. Okey, kemudian 2. Okey,
Y sama dengan 4 bahagi 2. So, kita akan dapat 2. Dan akhir sekali ialah Y sama dengan 4 bahagi 4. So, kita akan dapat 1. Okey. So, nampaknya dekat sini dia bermula dengan negatif 4. Negatif 4 lah yang paling kecil bagi paksi X. Dan paling besar ialah 4. Okey. Dan kita akan lihat di sini Y yang paling besar ni ialah negatif 8. Okey. Dan Y di sini ialah 8. 8 juga. Okey. So, kita tengok kepada dia punya soalan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. So, 1 unit bagi paksi X dan 2 unit dalam paksi Y. Okey. Lukiskan graf fungsi. Okey. Dekat sini saya dah buat dekat sini sikit. Okey. Okey, kalau awak dapat lihat, ini dia paksi X tu adalah 1 unit dan paksi Y ialah 2 unit. Okey. Jadi, cikgu akan kecilkan sikit sebab kita paling besar ialah 8. Okey, paling besar ialah 8. Jadi, kita tarik sikit supaya dia jadi 4. Okey, so 5. So, sini pun sama. Okay, tak boleh nak ni lah. Okey. So, ni adalah graf kita. Okey. Graf kita ada paksi X dan juga paksi Y. So, kita lihat pada nombor yang paling besar, paksi Y ialah 8, paling kecil ialah negatif 8. Okey, dan untuk paksi X paling besar dia 4, paling kecil dia negatif 4. Okey, jadi kita akan bina. Okey, kita akan bina berdasarkan jadual nilai. Okey, jadual nilai tadi kita dah bina, kita dah buat dah tadi kan jadual nilai. Okey, so sekarang kita nak plotkan titik. So, titik yang pertama negatif 4, negatif 1. Okey, negatif 4, negatif 1 maksudnya negatif 1 dekat tengah-tengah lah. Negatif 1. Okey, kemudian negatif 3, negatif 1.33. Jadi, bawah sikit daripada negatif 1 tadi. Okey. Kemudian negatif 2, negatif 2. Okey, sini dah ada negatif 2, negatif 2. Okey. So, negatif 1, negatif 4. Okey. Kemudian negatif 0.5, negatif 8. Okey, negatif 0.5 tu bermaksud dekat bahagian tengah ni lah. Tengah, titik tengah kat sini. Okey, sinilah tengah. Okey. So, sini negatif 8 negatif 8. Okey. Dan seterusnya ialah 0.5 sama juga dekat tengah sini paksi X. Okey. Dia 8. Okey. Okey. Kemudian 1, 4. Oh, sorry. Atas 8. Dapat atas ni. Okey, kemudian 1, 4. Okey, kemudian 2, 2. Okey, 3, 1.33. Okey, dan 4 ialah 1. So, 1 tu berada di tengah lah. Okey, so inilah dia plot yang kita dah dapat dekat sini. Okey, fungsi salingan dia memang macam ni. Dia akan ada satu dekat bahagian atas, satu dekat bahagian bawah paksi. Satu bahagian atas paksi X. Okey, satu lagi adalah bahagian bawah paksi X. Dan biasanya dia akan salingan, maksudnya macam dia, okey, kalau yang ini positif, okey, sini sebelah sini, yang dua-dua ni positif, nombor yang positif, sini akan jadi dua-dua pun nombor negatif. Okey, dia akan bersilang lah, terbalik antara satu sama lain. Okey, jadi bagaimana kita nak melukis graf? Okey, bagaimana kita nak melukis graf? Jauh lah. Okey, so kita kena sambungkan titik-titik ni. Okey, so sama juga lengkung yang licin. Okey, jadi nak dapatkan lengkung yang licin
Tak cukup licin lagi ni sebenarnya. Okey, lengkung yang licin cuba lagi sekali. Okey, pastikan dia kena setiap titik itu dia kena. Okey, so kita dapat lengkung, satu lengkung dekat bawah dan kita akan buat satu lagi lengkung dekat atas. Okey, so inilah dia fungsi salingan. Okey, so ingat dia macam bertembung lah. Satu atas satu bawah. Okey, so dia boleh jadi juga dekat sebelah sini. Boleh jadi juga, boleh jadi sama ada dia dekat, kalau dia sebelah atas ni, okey, dia akan satu lagi dekat sebelah sini. Itulah maksud fungsi salingan. Okey, so untuk graf yang ni, inilah dia. Okay, ni cikgu patah balik. Okey, so ini adalah untuk fungsi salingan. Okey, fungsi salingan. Inilah bentuk graf bagi fungsi salingan. Okey, jadi so itu sahaja untuk hari ini. Yang awak akan belajar, yang awak dah saya tunjukkan ialah fungsi kubik dan juga fungsi salingan. Okey, dan saya akan bagi latihan dan cuba untuk jawab latihan yang saya beri. Okey, kita jumpa pada kelas yang akan datang. Terima kasih.